33 kes COVID-19 disahkan pulih dan discharge. Solat sunat Aidilfitri berjalan lancar dalam suasana PKPB. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Isni Muhammad dalam Berita Wilayah. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan 33 kes pulih COVID-19 dan dibenarkan discharge hari ini. Sementara 60 kes baru dilaporkan sehingga 12.30 hari tadi. Dan berikut adalah status terkini COVID-19 di negara ini serta data pertambahan kes harian jangkitan positif mengikut negeri-negeri di Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 156 individu pelbagai kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP ketika pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Daripada jumlah tersebut, 106 individu di kompaun manakala 50 yang lain di reman. Jumlah penahanan tersebut adalah yang tertinggi sejak penguatkuasaan operasi pematuhan pasukan petugas khas. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jumlah kenderaan yang cuba merentasi negeri atas alasan untuk pulang ke kampung menunjukkan pengurangan. Sebanyak 1,156 kenderaan diarah berpatah balik semalam berbanding 1,613 pada hari sebelumnya dan 2,539 pada Khamis. Manakala kenderaan dari Selangor sekali lagi paling banyak diarah berpatah balik iaitu 460 buah, diikuti Melaka 121 dan Negeri Sembilan 95 kenderaan. PDRM telah melaksanakan 162 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa 157,364 kenderaan. Pasukan Keselamatan di Negeri Sembilan giat melakukan pemantauan di kawasan perumahan terutamanya yang mempunyai bilangan kenderaan lebih daripada biasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Ahmad Yusof berkata, fokus operasi pada hari pertama Aidilfitri bersama Angkatan Tentera Malaysia itu adalah sekatan jalan raya bagi memastikan tiada individu yang merentas negeri tanpa kebenaran. Akan dikeluarkan kepada individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Ada yang diarah patah balik, tetapi yang kita buat kompaun ni adalah warga asing keluar daripada kawasan untuk melimpasi kawasan luar pada kawasan yang dibenarkan. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan sekatan jalan raya di Port Dickson. Dalam pada itu, Panglima 1 Brigade, Brigadier Jeneral Muhammad Nazri Abdul Rahman menegaskan pemantauan dan rondaan dipertingkat menjelang Aidilfitri bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Anggota saya sentiasa berada bersama-sama bertugas dengan PDRM dan juga peningkatan dari segi pemantauan yang banyak adalah sekarang daripada rondaan yang mana MPV tu meningkat banyak. Jadi saya rasa itu yang mana diarahan untuk membantu dan juga memeriksa orang-orang awam dalam menyambut raya ni untuk demi keselamatan bersama. Tinjauan kru RTM di kawasan Port Dickson dan Seremban mendapati laluan trafik lancar dan kawasan perumahan juga kelihatan seperti hari biasa tanpa kenderaan yang banyak dan tetamu yang kunjung mengunjung. Manakala di Pulau Pinang pula, anggota polis melakukan rondaan dan pemeriksaan rumah ke rumah di kawasan Air Hitam. 200 buah rumah penduduk diperiksa melibatkan kawasan kampung dan pinggir bandar.
Rondaan dan pemeriksaan oleh 8 anggota polis yang ditugaskan itu disambut baik penduduk. Rata-rata memberikan kerjasama dan memuji tindakan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia kerana mengambil inisiatif untuk membuat rondaan di kawasan ini untuk memastikan bahawa keselamatan para penduduk di sini terjamin. Pihak kami tadi kami menyambutkan ketupat dan semua. Perasaan macam mana perasaannya? Gembira lah perasaan kami tadi satu sangka tadi tak sangka tadi kalau boleh datang menjalankan tugas menjalankan tugas kat daerah kami tadi. Jadi sepanjang penugasan tadi kita telah melawat lebih kurang 200 buah rumah di mana rata-ratanya penduduk, pengunjung semua ada mengikut peraturan SOP PKPB yang telah kita laksanakan. Kadar pematuhan orang awam di laluan utama di Pulau Pinang berada pada tahap terbaik 90%. Jadi kita ikuti laporan Abdullah Mahyudin di Plaza Tol Juru. Silakan. Miza di Angkasa Puri, kalau daripada tengah hari tadi, orang kata bersilat tu bunga silat, susun jurus pada pukul 3 dan sekarang ni kalau nak bersilat pun saya tak tahu nak bagi jurus apa dah. Cuaca daripada panas, mendung dah sekarang ni memang mendung. Kalau hujan ni memang air mata syawal lah saya dan kru-kru di sini. Apa-apa pun masih lagi berlintas langsung di Plaza Tol Juru untuk kongsikan kepada anda penonton RTM lintas langsung, info lintas langsung, aliran trafik di sekatan jalan Plaza Tol Juru ini. Dan seperti mana anda dapat saksikan ketika ini, saya berada di tengah-tengah sekarang. Di kanan dan kiri saya, biarpun berlaku sedikit kesesakan, kalau anda dapat lihat, sebenarnya kesesakan ini bukanlah kesesakan luar biasa. Sebenarnya kenderaan-kenderaan di sini sedang menunggu giliran untuk diperiksa pihak polis yang bertugas di sini. Itulah SOP-nya. Tapi apa-apa pun suka saya kongsikan kepada anda, polis sendiri, dari sisi temu bual, polis sendiri memaklumkan kira-kira 90% pengguna jalan raya memberikan kerjasama yang baik. Itu yang harus kita lakukan dan harus diberikan pujian. Tetapi apa-apa pun, berdasarkan maklumat daripada pegawai yang berada di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pulau Pinang, kira-kira 8 kompaun dikeluarkan kepada pengguna jalan raya yang didapati melakukan kesalahan merentas negeri tanpa alasan yang munasabah, dan itulah sebenarnya yang kita tidak inginkan. Bayangkan anda sudah di kompaun tetapi diarahkan lagi berpatah balik. Betapa ruginya. Apa-apa pun, untuk situasi semasa saya kongsikan kepada anda juga berdasarkan rekod daripada pihak PLAS, memang berlaku penurunan hampir separuh, 50% berlaku penurunan. Dan kalau hari ini daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 4 petang, kira-kira 3 hingga 4,000 kenderaan sahaja direkodkan keluar masuk di Plaza Tol Juru ini, menunjukkan bahawa pengguna jalan raya dan rakyat Malaysia sendiri sememangnya mempunyai kesedaran untuk berada di rumah, beraya secara sederhana, biarpun diberi kebenaran untuk beraya merentas daerah dan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB. Tapi itu yang harus dipujikan. Kita rakyat Malaysia sememangnya mempunyai kesedaran. Tapi apa-apa pun, sebelum saya kira setakat itu dahulu, tapi apa-apa pun pastinya ada pantun, kuih bangkit ambil di jamah, hidang sama pulut serawa, sabarlah sedikit berkurung di rumah, kalau keluar terancamlah nyawa. Saya kira setakat itu dahulu. Untuk anda di luar sana, teruskan meneruskan perjuangan membenteras COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Saya serahkan kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Selamat Raya Miza. Baik, terima kasih Abdullah Mahyudin di Plaza Tol Juru dan terima kasih dengan pantun itu juga ya. Baik, bagi mengikuti perkembangan trafik di selatan tanah air, kita bersama Anas di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor. Silakan Anas. Ya, Miza di Angkasa Puri. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Lintas langsung kami bawakan pada petang ini buat kali terakhirnya di Plaza Tol Skudai bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di Plaza Tol Skudai, terutamanya dari arah Johor Bahru menuju ke utara tanah air. Dan jika statistik yang kami kongsikan pada 11 pagi tadi dan juga tengah hari, anggaran lebih kurang 1,000 kenderaan memasuki lebuh raya dari arah Johor Bahru ke utara. Namun jumlah tersebut berkurang sedikit antara pukul 3 dan pukul 4 petang tadi. Sekitar 800 buah kenderaan sahaja yang memasuki lebuh raya dari Johor Bahru ke utara. Bagaimanapun pada sebelah petang ini, kalau dapat saya kongsikan di belakang saya ini,
anggota trafik sedang menjalankan sekatan jalan raya bagi menjalankan pemeriksaan ke atas kenderaan yang cuba memasuki lebuh raya ketika ini. Dan mereka ini dari sepanjang masa sentiasa bertugas bagi memastikan kelancaran aliran trafik, memeriksa kenderaan yang cuba merentas ataupun melakukan pergerakan pada hari raya pertama ini. Begitu juga dari arah utara menuju ke selatan. Dan menurut statistik yang dikongsikan pihak PLAS, sebanyak 10 lorong dibuka dari arah utara ke Johor Bahru. Namun jumlah kenderaan yang memasuki Johor Bahru dari pukul 11 pagi tadi sehinggalah pukul 4 petang ini sekitar 800 buah kenderaan sahaja. Namun sedikit sesak pada ketika ini disebabkan sekatan jalan yang dijalankan oleh pihak penguatkuasa di sebelah laluan Johor Bahru dari arah utara ke Johor Bahru ketika ini. Bagaimanapun boleh saya katakan aliran trafik masih lagi bergerak, cuma ada sedikit perlahan berbanding sekitar pukul 2 hingga pukul 4 petang tadi. Dan selain pada trafik turut bertugas di sekatan jalan raya di Plaza Tos Kudai ini, kira-kira 6 anggota polis trafik, 7 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga 4 dari Angkatan Pertahanan Awam. Mereka ini akan memastikan kenderaan ini diperiksa terdahulu sama ada mereka ini cuba untuk merentas negeri ataupun sebaliknya. Ini kerana pada hari ini mereka dibenarkan untuk melakukan pergerakan merentas antara daerah sahaja. Jika dapat dilihat, terdapat beberapa juga kenderaan ditahan. Bagaimanapun menurut perkongsian daripada anggota trafik, kebanyakan yang ditahan ini bukanlah melakukan kesalahan mengikut perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, namun kebanyakan mereka ini ditahan disebabkan oleh kesalahan trafik seperti tiada lesen dan juga kenderaan itu sendiri. Jika dapat dikongsikan juga, di sebelah kedua-dua laluan ini terdapat 2 lorong dibuka oleh penguatkuasa. Jika di sebelah sini disediakan lorong khas untuk kenderaan ringan dan di sebelah kanan akan kenderaan berat pula akan melalui di sebelah sana. Jadi akan memastikan aliran trafik itu tidak terlalu padat dan juga lebih lancar. Begitu juga di sebelah menghala ke arah selatan, 1 lorong disediakan untuk kenderaan berat dan juga 1 lagi lorong untuk kenderaan. Ketika ini ada beberapa kenderaan, saya dapat perhatikan ada beberapa kenderaan yang ditahan disebabkan oleh ketiadaan lesen. Itu saja yang dapat saya kongsikan petang ini, Miza. Keadaan semasa di Plaza Tos Kudai ini pada hari raya pertama sepanjang hari ini. Untuk itu kembali semula kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas untuk perkembangan di Plaza Tos Kudai Johor Bahru. Dan baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu. Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Istana Negara pagi tadi. Solat sunat Aidilfitri tersebut disertai 30 jemaah terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Istana Negara. Laporannya bersama Muhammad Ashraf Ishak. Ini merupakan julung kali Al-Sultan Abdullah menunaikan solat sunat Aidilfitri di Surau Utama Istana Negara berikutan pelaksanaan PKPB untuk mengekang penularan COVID-19.
Secara lazimnya, Seri Paduka Baginda akan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negara. Pelaksanaan solat sunat Aidilfitri yang dipimpin Pegawai Agama Istana Negara, Dato' Abdul Aziz Cik Yaakob turut dilaksanakan mengikut SOP PKPB. Amalan penjarakan sosial turut dilakukan di antara jemaah dengan masing-masing memakai pelitup muka. Selepas selesai menunaikan solat, Al-Sultan Abdullah turut bersantap bersama jemaah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, solat sunat Aidilfitri pada tahun ini dilaksanakan Istana Negara dengan norma baharu mengikut SOP yang telah ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan. Walaupun sedikit berbeza, namun semangatnya tetap sama bagi meraihkan hari yang mulia dan penuh keberkatan ini. Muhammad Ashrawi Ishaq, RTM. Suasana Masjid Negara di Ibu Negara berbeza tahun ini berikutan SOP Kementerian Kesihatan yang menghadkan bilangan jemaah yang terdiri daripada imam dan jawatankuasa masjid. Masjid Negara masih ditutup kepada khalayak kerana berada dalam zon kuning COVID-19. Tinjauan RTM mendapati Angkatan Tentera Malaysia dan polis masih berkawal untuk memastikan tiada penceroboh memasuki kawasan masjid. Kru RTM difahamkan 15 orang individu cuba memasuki kawasan Masjid Negara untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri pagi tadi. Namun kesemua mereka diminta bersurai oleh ahli jawatankuasa masjid. Di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, solat sunat Aidilfitri juga dilaksanakan seawal pukul 8.30 pagi tadi dan mengikut SOP KKM. Solat diimamkan Imam Masjid Sabaruddin Zainun disertai 12 jemaah yang terdiri daripada ahli jawatankuasa masjid dan pegawai besar agama negeri. Khutbah bertajuk Memerangi COVID-19 yang menyeru orang ramai mematuhi amalan SOP KKM bagi memutuskan rantaian virus. Selain menyeru anak-anak jauh dan dekat tetap berhubung dengan ibu bapa menggunakan platform media sosial. Di sudut rohani, umat Islam diperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masjid Sultan Abu Bakar hanya dibuka 2 kali untuk solat Jumaat sejak dibenarkan dibuka sepanjang tempoh PKPB ini. Di Perak, solat sunat Hari Raya Aidilfitri di Masjid Sultan Idris Shah II berjalan lancar dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Seramai 12 orang jemaah termasuk imam menunaikan solat sunat itu dengan kedudukan jarak yang ditetapkan antara satu sama lain. Antara jemaah Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Ketua Polis Perak, Datuk Razarudin Hussein. Solat sunat diimamkan oleh Imam Besar Masjid, Ustaz Abdul Farid Saleh. Tinjauan RTM di sekitar Kota Baru pula mendapati hanya 4 orang terdiri daripada kaki tangan pengurusan masjid dibenarkan menunaikan solat sunat Aidilfitri seperti pekeliling dikeluarkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK sebelum ini. Ketua Masjid Sultan Muhammad II Teliput, Ahmad Yunoh mengakui menerima banyak pertanyaan dan permintaan daripada penduduk sekitar. Bukan sahaja hanya untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri, malah solat berjemaah yang lain. Maklumlah, tidak boleh terima keadaan yang berlaku dalam kehidupan pertama kali. Jadi sempat diterangkan bahawasanya kita tidak dibenarkan kecuali yang diberi keizinan oleh pihak MAIK. Dan kita bersyukur, bagi pihak saya bersyukur dengan perintah dengan arahan daripada pihak MAIK supaya kaki tangan sahaja untuk bersolat hari raya memudah bagi kita untuk berdepan dengan masyarakat. Beliau ditemui RTM selepas selesai menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Sultan Muhammad II Teliput di Kota Baru. Di wilayah Persekutuan Labuan pula, solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau dengan kehadiran 30 orang jemaah. Di Masjid Jami' An-Nur, sembahyang diimamkan oleh Ketua Imam Masjid, Ustaz Muhammad Najib Abdul Rahim yang juga menyampaikan khutbah Aidilfitri bertajuk Taat dan Istiqamah Menjamin Kesejahteraan. Intipati khutbah menyeru individu dan kaum keluarga untuk mematuhi PKPB sejajar dengan perintah agama untuk memelihara nyawa manusia. Turut disarankan untuk meneruskan amalan kebajikan dengan bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Dalam masa sama,
sama, orang ramai disaran mengamalkan penjarakan sosial, sentiasa memakai pelitup muka serta menjaga kebersihan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga PDRM dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Patuhilah perintah larangan merentasi negeri demi keselamatan bersama. Maaf zahir dan batin. Baiklah saudara, kita ke Perlis untuk mengetahui di mana wartawan kami di sana mendekati petugas Barisan Harapan yang tidak bercuti di Hari Raya ini, dan kita terus saja bersama Akmal Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Pertahanan Awam APM antara agensi penyelamat yang terlibat secara langsung dalam tugasan kecemasan ketika perayaan Aidilfitri. Tahun ini, tugasan ditambah dengan skop petugas Barisan Hadapan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19 terutamanya di lokasi awam. APM turut diberi mandat menyelia individu yang dikuarantin di 5 pusat kuarantin aktif di negeri ini. Menurut pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel PA Ishak Muhammad Razi, 180 anggota APM terlibat dalam tugasan setiap hari mengikut shift sama ada di pusat-pusat kuarantin, pusat gerakan, pusat operasi dan rondaan bersama agensi keselamatan seluruh Perlis. Dari segi penggiliran tugas kita yang ada yang secara shift, ada yang pada siang hari saja, ada yang 2 shift. Contohnya macam yang tugasan kita bersama dengan polis 2 shift, pagi petang dan petang hingga tengah malam. Macam tugasan kita di pusat kuarantin 24 jam. Itu 24 jam. Tugasan kita yang MERS 999 kes-kes kecemasan tadi pun 24 jam, 3 shift. Beliau ditemui di Pusat Operasi APM Negeri di Kangar. Dalam pada itu, APM turut menerima kes-kes kecemasan seperti biasa, namun perlu mendapatkan nasihat terlebih dahulu dari petugas kesihatan Hospital Tuanku Fauzia HTF sebelum pengendalian kes dilaksanakan. Dalam tempoh COVID ini kita ada perkhidmatan ambulan juga. Cuma perlu penapisan daripada pihak hospital dahululah untuk ambil kes-kes kecemasan ni yang melibatkan kes sakit, kes ambulan. Jadi peringkat sekarang untuk kita juga ada di sini, kita terima selain daripada 99, kita juga terima direct call lah, iaitu call terus ke bilik ni tanpa melalui talian 99. Itu untuk bagi kes-kes di dalam negeri lah. Selain tugasan menangani COVID-19, pegawai dan anggota turut melaksanakan tugasan menyelamat lain termasuklah bagi menghadapi bencana dan penyelamatan am. Untuk itu, aset milik APM digunakan secara optimum. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac lalu, perniagaan industri kecil dan sederhana di Perlis turut terjejas. Bagaimanapun, usahawan diminta mengubah kaedah jualan dengan menggunakan platform digital atau secara dalam talian bagi merangsang hasil jualan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Perlis, Azizan Sulaiman berkata, lebih 500 usahawan IKS terjejas. Kerajaan negeri membantu daripada segi kewangan, selain kini dalam proses bekerjasama dengan beberapa agensi untuk menyediakan platform jualan secara digital. Sekarang ni dah ada daripada pihak-pihak tertentu yang berjumpa dengan kerajaan untuk membantu. Jadi saya rasa dalam 2-3 ataupun lebih daripada itu yang telah berjumpa dengan pihak kerajaan untuk memastikan mereka boleh implement lah benda tu. Dan saya merasakan bendanya agak mudah, tak susah sangat, mudah dan mengambil masa yang pendek untuk memahami sistem tu. Beliau percaya kerjasama itu dapat dicapai dalam waktu terdekat untuk faedah usahawan IKS. Kedatangan Ramadan dan Syawal bukan sahaja membawa ganjaran pahala berganda bagi umat Islam, malah membawa rezeki yang lumayan kepada mereka yang berniaga pada kedua-dua bulan ini. Pasangan peniaga warga emas di Kangar yang hanya berniaga ketupat daun palas dan rendang daging bermula 1 Ramadan sehingga akhir Syawal nanti memperoleh pendapatan yang lumayan.
Sejak 8 tahun lalu, Hassan Wahid 72 tahun dan isterinya Siti Fatimah Ismail 70 tahun mengusahakan jualan pada setiap Ramadan dan Syawal. Meskipun tahun ini suasana berbeza dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, mereka bersyukur dengan rezeki yang diperolehi. Pasangan ini berjaya menjual kira-kira 150 kg ketupat daun palas dan lebih 40 kg rendang daging setiap hari dengan menggunakan resipi warisan keluarga. Komen tak ada, tapi dia pun kata rasa daripada dulu sampai ke sekarang sama. Itu rahsia makcik sebab kita tak boleh bagi tahu kat orang kan. Sebab dia pun kata mai bila pun rasa rendang ketupat sama. Tak ada yang macam lain kan, rasa macam lain, memang dia rasa sama. Tak tu tak tahulah orang yang kata kan. Ketupat bukan nak laku dia masa tak raya. Dia raya puasa sama raya haji saja. Habis lewat start daripada raya puasa 27 puasa terus sampai raya haji itu dia ya. Lepas raya haji 10 hari habis. Tak ada orang dah. Sekian paparan dari Perlis. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iqbal. Memperkukuhkan benteng pertahanan negara dengan pelbagai taktik dalam operasi harian bagi memastikan perairan khususnya di sepadan Malaysia, Thailand bebas daripada penyeludup dan pendatang asing tanpa izin parti. Dan itu peranan dan tanggungjawab yang terus digalas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan ketika umat Islam lain menyambut Syawal bersama keluarga. Dan wartawan Majidah Ismail mengikuti operasi agensi berkenaan di sempadan Malaysia, Thailand di Pangkalan Kubur Tumpat. Musim perayaan bukan masanya untuk mereka merehatkan diri. Sebaliknya, kawalan di sempadan terus diperketat dengan pengembelingan aset-aset sedia ada. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, selain di perairan, tumpuan turut diberi di Pangkalan Operasi Harapan FOB di Taman Galeri Tengku Anis, Pangkalan Kubur Tumpat. Jika sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksana, banyak berlaku kes pemerasan dan pendaratan barang seludup di kawasan ini. Namun, sejak FOB diwujudkan, ia tidak lagi berlaku. Sejak FOB ditubuhkan pada 30 Mac lalu juga, 696 bot nelayan tempatan telah diperiksa. Malah sejak PKP dilaksana sehingga kini, 1,490 pemeriksaan membabitkan 729 bot nelayan asing dengan 118 penggeledahan dibuat. Walaupun tiada tangkapan terhadap bot nelayan asing khususnya dari Vietnam sepanjang PKP dan PKPB bagi mengelak pandemik COVID-19 ini menular menerusi kes import, APMM tetap bertegas dengan merampas peralatan menangkap ikan dan membuang kesemua bekalan ais yang dibawa sebelum mengusir mereka keluar dari perairan Malaysia. Untuk Hari Raya, pergerakan bot nelayan asing memang agak banyak sebab mereka mengambil kesempatan. Kononnya Maritim Malaysia bercuti dan juga penguatkuasa lain bercuti. Tapi kami terus memantau. Nelayan-nelayan asing terutamanya daripada negara Vietnam. Mereka akan cuba memasuki perairan negara, terutamanya perairan Terengganu, Kelantan. Jadi kami dah masak dengan taktik-taktik mereka ni dan itu saya cakap tadi, kami tidak akan bercuti untuk memastikan mereka dapat ditangkap ataupun dapat dihalau daripada perairan negara kita. Dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Kapten Muhammad Nur Syam menjelaskan, meskipun dalam suasana Aidilfitri, kekuatan anggota yang bertugas tidak dikurangkan, malah tugasan rondaan serta kawalan diperketat dengan operasi 24 jam. 4 pasukan dengan 10 anggota bagi setiap unit digerakkan di FOB, manakala 3 aset iaitu bot penyelamat 7, bot kilat 17 dan bot penggalang 18 digerakkan di laut. Bagi anggota bertugas, iringan doa dan ucapan raya dikirim sebagai pengganti diri. Di sini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada ibu bapa dan sanak saudara yang di kampung halaman. Minta maaf sekali lagi, kita tidak dapat beraya untuk kali kelima kerana menjalankan amanah negara. Bagi komuniti nelayan maritim, terutamanya di Kelantan, dinasihatkan supaya menjaga keselamatan di laut dan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat walaupun semasa musim perayaan.
sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada isteri dan anak-anak serta kedua ibu bapa saya dan sanak saudara di kampung halaman. Mohon maaf kerana tahun ini kita tidak dapat beraya bersama kerana menjalankan tugas. Ketika insan lain bergembira bersama keluarga dan sanak saudara pada 1 Syawal, namun tidak bagi anggota dan pegawai APMM Kelantan apabila mereka terpaksa bertugas demi menjaga kedaulatan negara tercinta. Melepaskan rindu dengan suasana raya, mereka meraihkannya bersama rakan-rakan dengan bertakbir di pagi raya, di darat dan di laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Tidak terkecuali amalan tradisi gotong royong membakar lemang di perkarangan FOB, sekaligus mengeratkan hubungan dalam kalangan anggota ketika berjauhan daripada keluarga. Walaupun bertugas di perbatasan, mereka tetap diraikan dengan menu yang enak seperti nasi tomato, ayam masak merah, ketupat, tapai serta rendang. Sesungguhnya pengorbanan pasukan keselamatan ini amat besar ertinya dan tidak ternilai. Majidah Ismail, RTM. Anggota beruniform lain turut sama berkorban cuti dengan terus berkhidmat kepada masyarakat. Dan begitu halnya dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM apabila rela berkorban masa berharga bersama keluarga dengan memberi tumpuan terhadap tugas sanitasi dan juga tugas berkaitan membendung COVID-19 juga tugas hakiki yang lain. Laporannya bersama Muhammad Sofi Samsudin. Tidak berbaju Melayu, bersampin mahupun bersongkok di hari raya. Malah hanya memakai uniform keselamatan bomba. Itulah rutin anggota bomba menjelang Syawal. Pengarah JBPM Perlis Pegawai Kanan Bomba 1 Ruhisha Haris berkata, hanya 20% daripada 220 pegawai dan anggota bomba dibenarkan untuk bercuti. Manakala selebihnya perlu bekerja sepanjang minggu perayaan. Lebih sedikit persiapan kepada aspek pematuhan keselamatan di rumah dan juga di jalan raya. Jadi kedua-dua aspek ini kita tekankan yang mana kita minta semua anggota kita bersedia dari segi mental dan fizikal, juga peralatan dan jentera berada dalam keadaan baik. Antara yang diberikan tumpuan pada musim perayaan tahun ini termasuk sanitasi awam, penyelamatan kemalangan jalan raya dan kebakaran. Bagi yang pernah menyambut hari raya dalam suasana kerja, pengalaman itu antara memori indah serta tidak lagi kekok melaluinya. Sepanjang 5 tahun duduk bertugas pada hari raya ni, kira seronok lah. Bahkan macam mana tu kawan-kawan bawa makan kan, kita pun bawa jadi kita ramai-ramai berkumpul makan di balai macam tu lah. Bagaimanapun tahun ini mungkin sedikit berbeza apabila Hari Raya Aidilfitri terpaksa disambut dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Cuma suasana pada tahun ini lah berbeza daripada tahun lepas lah, sebab babak coronavirus yang kita tak dapat beraya dengan sesungguh lah. Kita pasal mengekalkan jarak sosial lah. Pun begitu, tidak melunturkan semangat mereka untuk terus berkhidmat dan menjalankan tugas dengan baik. Mereka juga antara entiti terpenting dalam usaha menyekat dan membasmi kecelakaan tidak mengira masa. Sofi Syamsuddin, RTM. Kami, warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perlis mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baiklah saudara, lintas langsung dari Bumi Kenyala mengambil tempat dan terus saja langsung bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam 1 Syawal. Suasana Aidilfitri di sekitar Bandaraya Kuching bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat menyaksikan prosedur operasi standard dipatuhi oleh ahli jawatankuasa masjid dan surau di Kuching.
Tinjauan RTM di Masjid Jami' Negeri mendapati pintu utama masjid ditutup dengan tiada sebarang aktiviti berlangsung. Keadaan serupa juga dapat disaksikan di Masjid Bahagian Kuching yang kebiasaannya penuh sesak di pagi Syawal. Masjid Darul Hana pula menyaksikan takbir raya dilaungkan oleh AJK Masjid seramai 7 orang sahaja yang dipimpin bekas Imam Besar Negeri Ustaz Datuk Muhammad Jorgi Suhaili dengan SOP penjarakan fizikal yang disusuli dengan solat sunat Aidilfitri. Masjid Bandar Kuching juga beroperasi namun pintu utama ditutup dengan notis hanya terhad kepada AJK Masjid sahaja. Baiklah saudara, untuk perkembangan lalu lintas di Jalan Matang Kuching bersempena hari pertama sambutan Aidilfitri, kita bersama wartawan Firdaus Ar-Rashid Idris yang kini berada di lokasi. Silakan Firdaus. Terima kasih Abang Muasili di studio RTM. Saya sekarang berada di kawasan Bulatan Matang iaitu persempadanan antara daerah Padawan dan Kuching di mana Perintah Kawalan Pergerakan PKPB sedang berlangsung di sini dan seperti yang boleh lihat di belakang saya sekarang pemeriksaan masih lagi dilakukan meskipun ini merupakan hari pertama Aidilfitri yang disambut oleh semua pihak. Dan keadaan semasa yang kita tanya sebentar tadi, jumlah kenderaan adalah seperti biasa dan ia tidaklah seramai ataupun sebanyak pada hari bekerja biasa, namun jumlahnya agak terkawal dan yang mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan. Dan polis juga sedang memeriksa kenderaan-kenderaan yang lalu agar ia mematuhi SOP yang dibenarkan iaitu sehingga 4 orang pada satu kenderaan. Dan keadaan semasa ini merupakan salah satu sekatan jalan raya yang diadakan di Matang, persempadanan Matang dan Kuching. Dan di sebelah sana lagi, kita difahamkan terdapat lagi satu lagi sekatan jalan raya di bahagian perumahan rumah kedai di Metro City yang melibatkan sekatan untuk dari kawasan Kuching ke Batu Kawah iaitu menghala ke arah Padawan juga. Itu sekian hadapan saya. Kita kembali bersama Abang Mausili di studio ATM. Silakan. Terima kasih Firdaus. Kita ke berita seterusnya. Di Limbang, sambutan Hari Raya tahun ini sama seperti di tempat lain. Tiada kepulangan keluarga dan saudara mara dari luar daerah dinanti. Apapun keadaannya, masyarakat harus akur dengan sambutan Aidilfitri dalam suasana norma baharu. Bagi Syamsul Baharin, 44 tahun, tiada apa yang perlu dikeluhkan dengan sambutan Aidilfitri tahun ini sekiranya keputusan dibuat demi kepentingan kesihatan semua. Kita beraya pun mengikut SOP yang telah ditentukan. Alhamdulillah, tidak seperti yang tahun lepas, kita bebas. Untuk tahun ini kita mengikutlah apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Seperti kita sentiasa menjaga kebersihan, mencuci tangan, kebersihan yang penting untuk menjaga keluarga kita dan semua. Mengambil kira faktor keselamatan anaknya yang masih kecil, beliau dan keluarga lebih selesa duduk di rumah sahaja. Bagi Haji Abu Bakar Tinggal, 67 tahun, turut memberi pendapat sama. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB yang mengehadkan pergerakan ketika Aidilfitri ini dilakukan untuk keselamatan bersama. Jauh daripada anak-anaknya, tidak menghalang untuk meraihkan Aidilfitri bersama isteri, Dayang Jamaiyah Awang Matusop dan keluarga terdekat. Dan pada tahun ini semua keluarga kita tidak dapat bersama oleh kerana kita menghadapi COVID-19 di mana kita kena akur dengan arahan kerajaan tidak meraihkan hari raya ramai-ramai. Jelasnya Aidilfitri diraikan sederhana namun lebih bermakna jika semua mengambil peranan masing-masing untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan cara duduk di rumah sahaja ketika Aidilfitri. Aidilfitri 2020 pasti menjadi kenangan buat semua. Pandemik COVID-19 menjadikan umat Islam lebih bersyukur, hikmah terbesar bagi orang-orang yang berfikir. Perkembangan COVID-19. Tiada kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak hari ini. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes positif kekal sebanyak 545 kes.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 470 kes atau 86.24%. Sementara itu, daerah Serian telah bertukar status kepada hijau setelah tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Jumlah daerah berstatus kuning setakat hari ini sebanyak 2 buah dan daerah berstatus hijau ialah sebanyak 38 buah. Setakat ini dahulu perkongsian berita dari Sarawak hari ini. Kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, terus patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, kita jaga kita pasti menang. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad, salam hormat dan salam Aidilfitri kembali kepada Mirza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Muazli. Dan seterusnya petang ini kita beraya di Kota Kinabalu, Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan di mana nampaknya banyak perkembangan menarik di sana. Jadi silakan Dia. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Syawal. Budaya saling berkunjung sudah menjadi amalan dalam masyarakat Islam di Sabah pada sambutan Aidilfitri sepanjang bulan Syawal bertepatan dengan konsep rumah terbuka dan menerima kunjungan tetamu. Bagaimanapun tahun ini tradisi tersebut terpaksa dikorbankan dengan kebiasaan baharu susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kebiasaan baharu itu termasuk amalan balik kampung di musim perayaan yang terpaksa dilupakan kerana sekatan pergerakan rentas daerah dan negeri. Selain itu, tiada solat sunat Aidilfitri di 3 masjid sekitar ibu negeri selain tiada amalan menziarahi kubur seperti kelazimannya. Kami sebagai anggota Rela Sabah, Kota Kinabalu, turut bersimpati juga kepada keluarga yang tidak dapat beraya berziarah kubur. Apa belibat kita pun semua ini yang kita diamanahkan untuk menjalankan tugas. Kepada penduduk semua harus menghormati PKP yang telah diberi oleh kerajaan Malaysia dan semua rakyat harus faham dan kami pun merasa sedih, simpati kerana banyak keluarga tidak dapat melawat menziarahi kuburan keluarga. Dan kami ucapkan juga selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Tinjauan di taman-taman perumahan juga mendapati tiada sebarang aktiviti ziarah menziarahi dilakukan seperti Aidilfitri sebelumnya. Sementara itu, umat Islam diminta agar terus beristiqamah terutamanya dalam menghadapi ujian wabak COVID-19 yang membataskan masyarakat menyambut perayaan Aidilfitri seperti kelaziman sebelum ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata masyarakat perlu akur dengan situasi sekarang dan mematuhi arahan kerajaan terutamanya dalam prosedur operasi standard SOP semasa sambutan Aidilfitri kali ini. Demi untuk keselamatan dan kesihatan kita semua. InsyaAllah kalau kita bersatu hati, kita akan dapat menewaskan ancaman daripada virus COVID-19 ini daripada menyerang kita semua. Stay safe at home dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Adun Membakut merangkap Ketua Bersatu Bahagian Kimanis, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif tidak menafikan apa yang berlaku ini sememangnya satu perkara yang tidak dijangka dan menganggap ianya ujian daripada Allah SWT. Ini adalah cabaran, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan kita patuh dengan arahan kerajaan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan seluruh masyarakat. Maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga. Biar dipisah jarak, di hati tetap akrab. Meraihkan 1 Syawal secara tertutup di rumah bersama keluarga sememangnya berbeza, namun ia tidak bermakna sambutan Aidilfitri yang diraih tidak meriah. Berkesempatan meninjau pagi Syawal di kediaman keluarga pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Yadim Zon Sabah, Haji Samin Ongki, biarpun sambutan Aidilfitri sederhana, ternyata penuh bermakna bersama keluarga tercinta.
Keheningan pagi dimulakan dengan menunaikan solat sunat Hari Raya yang pertama kali dilakukan di rumah, diikuti saling bermaafan dan jamuan ringkas sesama mereka. Haji Samin berkata meskipun ia sesuatu yang baharu, namun perlu diterima untuk kesejahteraan bersama. Lazimnya kita akan menerima tetamu atau kita akan datang berkunjung ke rumah ibu bapa, keluarga dan juga sahabat handai. Tapi tahun ini tidak ada rumah terbuka, tidak ada ziarah menziarahi, bahkan taman perkuburan pun kita tidak berkunjung pada tahun ini. Jadi bagi saya, kita terima ini sebagai hakikat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mesti patuh kepada arahan pemerintah. Sebagai ketua sesebuah agensi agama persekutuan, beliau memahami kerinduan umat Islam terhadap kelaziman sambutan Aidilfitri seperti sebelum ini. Namun perlu bersabar demi memastikan usaha yang dilaksana kerajaan memerangi COVID-19 beroleh kejayaan. Di Sandakan, 1 Syawal disambut sederhana selepas meraihkan kemenangan sebulan berpuasa sepanjang Ramadan dengan norma baharu ketika tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Di kediaman di Taman Ting, Sandakan, Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin, solat sunat yang diimamkannya dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan selain mengamalkan jarak sosial dan mengamalkan arahan Kementerian Kesihatan seperti menyediakan cecair pembasmi kuman dan memeriksa suhu badan. Memastikan ahli keluarga yang datang menziarah ke rumah mereka ni, mereka yang betul-betul sihatlah. Dan sekiranya kalau ada simptom-simptom yang mereka ni tak sihat, digalakkan supaya duduk di rumah saja. Raya kali ini agak berbeza sebab PKP. Walaupun dulu tak balik, kita ada kawan-kawan, ada keluarga angkat. Tapi di sini kali ini nak berkumpul ramai-ramai pun tidak boleh. Tahun ini giliran suami pun tidak kesampaian. Walau bagaimanapun demi tugas, demi negara, kita terpaksa berkorbanlah. Sementara itu, Polis Sandakan menubuhkan lagi 4 pasukan pemantau PKPB bagi memantau pergerakan orang ramai sepanjang perayaan Aidilfitri, menjadikan jumlah keseluruhan pasukan itu 21 berbanding 17 sebelum ini. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Saya mewakili kru berita RTM dari Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza. Baik, terima kasih. Saudara, larangan untuk mengadakan solat sunat Aidilfitri di surau dan masjid di negeri ini tidak menghalang rakyat Terengganu untuk melakukan solat tersebut bersama keluarga di rumah. Dan bagi Muhammad Zaidi Yusof yang tinggal berhampiran rumah mertuanya, menganggap larangan tersebut membawa hikmah kerana beliau dapat bersolat Hari Raya berjemaah bersama. Meskipun bapa dan ibu mertuanya agak sedih kerana tidak semua anak dan menantu dapat balik berhari raya tahun ini, namun mereka tetap gembira kerana buat pertama kalinya menunaikan solat Aidilfitri di rumah. Amat bersyukurlah ya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari yang mulia ini dan kita dapat menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri bersama dan kita dapat merasai jugalah cuadah walaupun dalam keadaan yang amat kurang. Semestinya semua rakyat Malaysia merasakan agak lain dengan puasa, dengan raya kali ini. Tapi tidak mengapa. Yang penting kita semua bersama keluarga dan juga kita selamat. Saya memang nak pergi kat rumah kawan-kawan tapi saya takut COVID ni, kena jangkitan COVID ni. Jadi lebih baik raya dekat rumah dengan sepupu, dengan pak saudara semua. Lebih selamat. Di Pulau Pinang, kabarnya Hari Raya pertama ini meriah di pejabat. Jadi setidak-tidaknya rindu terubat apabila masing-masing tidak dapat pulang beraya di kampung. Jadi kita terus saja bersama Rizauddin Roslan untuk mengetahui sahaja berita dari RTM Pulau Pinang. Silakan. Alhamdulillah, pagi tadi sempatlah kami bersama-sama menikmati juadah yang dibawa masing-masing selain dimasak bersama di pejabat ini. Apapun, kami tetap mendapatkan bikisan untuk berita wilayah 1 Syawal untuk anda. Saya teruskan.
Apabila bercakap mengenai hidangan Aidilfitri yang sering disajikan di utara tanah air, termasuk Pulau Pinang, pastinya menu ketupat palas antara yang menjadi sebutan. Selain mempunyai rasa yang enak, aroma daun palas itu sendiri menjadikan menu berasaskan pulut itu sesuatu yang istimewa. Berkongsi mengenai sajian ini, pengusaha ketupat palas Zakiah Zakaria 65 tahun berkata ia bukan sahaja sesuai disajikan bersama aneka lauk seperti rendang, malah juga enak dijamah begitu sahaja. Meskipun Aidilfitri disambut dalam suasana normal baharu, namun tempahan diterima ketika Hari Raya begitu memberangsangkan iaitu sekitar 3,000 biji ketupat. Pun begitu, ada pelanggan tetapnya di luar Pulau Pinang seperti di Kedah dan Perak tidak dapat merasai jawadah itu memandangkan larangan rentas negeri yang masih dikuatkuasakan. Saya harap jawadah tradisional sebelah utara ni akan kekal sepanjang zaman dan semoga wabak COVID-19 ni cepat habis dan boleh berniaga seperti sedia kala. Pastinya Raya Normal Baharu pada tahun ini disambut secara serba sederhana. Kami mendapatkan perkongsian wartawan Syamila Rastam yang mendapat giliran cuti untuk tahun ini. Syamila beraya bersama suami di rumahnya. Mila? Walaupun pada asalnya kami memang merancang untuk balik beraya di kampung di Baling Kedah, namun disebabkan PKPB kita terpaksa akur, tak boleh rentas negeri dan kita menyambut Aidilfitri di kediaman sendiri. Dan bagi saya tidak timbul masalah sekiranya tak boleh balik kampung kerana di kediaman sendiri pun kita boleh meraihkannya macam kami memang dah sedia beli kuih raya beberapa jenis seperti kuih tat, kuih siput dan juga berkongsi dengan jiran di jiran sebelah rumah, depan rumah pada masa sama mereka juga berkongsi dengan kami ketupat lemang. Jadi kita dapat merasa aura raya tu dan ini juga bagi satu pengalaman baru lah buat kita semua sebab sebelum ni kita memang beraya balik kampung keluar sana sini dengan sangat meriah, tapi ini memang satu pengalaman untuk kita semua rakyat Malaysia. Pada masa sama bagi saya Normal Baharu ini sangat baik, bukan kerana apa, kerana berlaku penjimatan daripada segi perbelanjaan yang sememangnya kita tidak terlampau berboros dan tidak boleh keluar sana sini. Semuanya kita dapat kawal dia dengan terhad. Jadi saya rasa walaupun tak dapat balik kampung, saya rasa tak ada masalah dan sangat meriah. Nanti mungkin tahun-tahun depan kita boleh balik kampung dan beraya seperti biasa balik. Jadi setakat ini dulu perkongsian saya sama Hari Raya Aidilfitri dan hashtag kita jaga kita. Kita sama-sama putuskan rangkaian COVID. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Sementara itu, kemeriahan Aidilfitri terus diraikan kaki tangan RTM Pulau Pinang meskipun perlu bertugas pada hari pertama Syawal. Menariknya, kesemua kaki tangan bertugas turut berganding bahu menyediakan juadah Hari Raya bagi melepaskan rindu suasana beraya bersama keluarga. Alhamdulillah, walaupun terpaksa bertugas pada Hari Raya, tapi oleh kerana kita ni di tempat kerja ni dah macam keluarga, semua kawan-kawan dah, kita boleh bergotong royong, masak, makan beramai-ramai. Walaupun dalam situasi sekarang ni COVID-19 dan mengikuti perintah-perintah PKPB, jadi kita kena mengekalkan jarak dan Alhamdulillah, walaupun terpaksa bekerja pada Hari Raya, still seronok dan bergembira. Dan pengalaman saya di sini dah boleh dikatakan puluhan tahun, tapi setiap kali Hari Raya memang saya seronok menyambut Hari Raya di tempat kerja kerana minat saya untuk menghiburkan para pendengar dan saya sebenarnya tak kisah pun kalau bertugas pada Hari Raya. Kerana masih meriah lagi, kawan-kawan pun ada, jadi rasa suasana tu sama aja macam di rumah, macam kena tempat kerja, jadinya kita gotong royong lah hari ni masak.
Antara juadah yang disediakan termasuklah sate, nasi minyak, pasta goreng, ayam golek, buah-buahan serta aneka minuman. Kami dari bahagian rancangan Mutiara FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Mohon maaf setulus hati. Baiklah, paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Buat anda di rumah, teruskan stay at home, patuh SOP yang ditetapkan dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Kembali semula ke rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Tahun ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM merayakan Aidilfitri dengan tema Teguh Bersama Kelaziman Baharu. Dan apa yang menarik, selain ucapan Presiden FAM Datuk Seri Hamidin Mohamad Amin turut membuat penampilan istimewa adalah Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino. Dalam memerangi musuh yang senyap, harus ada strategi. Patuhi penjarakan sosial, elak bersesat dan jaga kebersihan diri. Break the chain of infection but harness the power of connection. Biar memutus rantaian jangkitan tanpa memutus hubungan kekeluargaan. The road to recovery is on the horizon. Perjalanan untuk kembali pulih luas terbentang. Buat wira dan wirawati Barisan Hadapan setinggi-tinggi terima kasih. As we reboot our lives, we know the risk of new cases remains. Dalam merintis semula kehidupan, kita sedar risiko dan ancaman masih kekal. Ingat, ia bergantung kepada kita. Ini tanggungjawab kita, rakyat Malaysia. Everyone keep fighting, discipline yourself. Ayo semua, teruskan berjuang, disiplinkan diri anda. With football as a social connector, a place for emotional release to celebrate joy. Jadikan bola sepak penghubung sosial, ruang pelepasan emosi, bagi meraihkan kegembiraan. Bersama bersatu hati, menyesuaikan diri dengan dunia baharu. Kita boleh. Together in unity, we can do this. We can do this. Let's embrace the new normal. Ayo jalani kelaziman baru. Eid Mubarak to all Malaysians. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami warga sukan negara ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga sukan negara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam Indonesia. Saya Azizul Awang ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Baiklah saudara, laporan itu menutup berita wilayah edisi 24 Mei 2020. Saya mewakili kru penerbitan berita wilayah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton setia RTM dan jangan lupa terus patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan bagi umat Islam di seluruh negara, sambutan Aidilfitri kali ini menuntut pengorbanan anda dalam norma baharu. Kita jaga kita dan kita pasti menang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.